Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dan keluarga sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Salam perjuangan, salam hebat, salam satu agenship Nusantara. Bersama saya sekali lagi Imran Hadi dari Agent to You dan Agent Legend. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi kerana turut serta bersama-sama saya dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Yang mana hari ini kita akan berkongsi tentang satu ilmu yang sebagai founder, sebagai pemilik bisnes, pengusaha bisnes, anda perlu tahu inilah sebenarnya 5 perkara atau ruhul ataupun sebenarnya 5 ini adalah menjadi teras kepada bisnes yang menggunakan sistem ejen dan stokis. Dan 5 perkara ini sudah pasti akan memberikan satu manfaat dan kelebihan bukan sahaja kepada anda sebagai pemilik produk, founder, pengusaha bisnes, tetapi juga kepada leader, stokis, ejen dan dropshipper anda. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus saja masuk kepada topik hari ini, di mana hari ini kita akan berkongsi tentang ruhul ataupun formula 5P. Berapa P? 5P. Jadi saya dalam dunia ejen stokis baru saja hampir 20 tahun. Daripada menjadi seorang ejen yang biasa, daripada menjadi seorang stokis, dan akhirnya menjadi seorang leader, dan akhirnya alhamdulillah dikurniakan Allah keberanian untuk memiliki bisnes sendiri, menjadi founder produk dan juga pengusaha bisnes. Dan di situ saya banyak belajar tentang lagi selok-belok, bukan saja marketing dan sales, tetapi dalam bentuk admin, HR, operation dan juga finance. Dan setelah itu, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Taala, alhamdulillah, untuk bersama-sama menyertai BNI, Business Network International. Di situ saya memegang sebuah klasifikasi dinamakan Agent System and Sales and System Coach. So, memegang klasifikasi ini di mana saya dipaksa oleh sahabat-sahabat di dalam BNI tersebut agar ilmu yang saya ada ni saya perlu kongsikan dengan ramai pemilik-pemilik produk, founder, pengusaha bisnes agar anda semua dapat manfaatkan supaya dapat digunakan dalam bisnes agar bisnes anda lebih bertambahnya jumlah ejen, yang kedua akan lebih mencapai sales jualan yang diletakkan sebagai matlamat. Baik. Jadi hari ini saya telah simpulkan dalam pengalaman kurang lebih baru masuk 20 tahun ni. Di situ saya telah coaching hampir lebih ratusan syarikat, yang mana saya boleh buat kesimpulan. Okey, kesimpulan ini setelah kita laksanakan coaching-coaching ini, kita dapat tahu bahawasanya kita boleh simpulkan 5 perkara ni adalah merupakan foundation kepada sistem ejen stokis yang saya sebut sebentar tadi sebagai 5P. Okey, jadi P yang nombor 1, yang pertama adalah P yang penting, yang paling penting, yang menjadi tunjang kepada sistem ejen dan brand dan juga bisnes anda, iaitu berkenaan dengan diri anda sendiri, ataupun dipanggil P yang pertama, philosophy of the company, dalam kurungan founder itu sendiri. Jadi apakah falsafah yang jatuh di dalamnya visi anda, misi anda, nilai yang akan anda dikongsikan bersama dalam syarikat anda? Apakah maknawi? Semua ni, semua yang saya sebut tadi adalah sebahagian daripada filosofi. Dan kita ingin melaburkan masa atau dalam sebuah turut serta dalam sebuah perjuangan, kita kena faham apakah falsafah ataupun perjuangan ataupun perniagaan tu. Adakah ia serasi dengan hati kita? Adakah kita bersetuju dengannya? Adakah kita selesa untuk turut serta?
barulah kita akan buat keputusan untuk melaburkan masa, tenaga dan wang ringgit, bahkan segala yang kita ada untuk jayakan agenda dan aspirasi bersama. Jadi filosofi of the founder perlulah jelas, perlulah ianya sesuatu bukan sahaja dari sudut wang ringgit, ia hendaklah ditafsirkan dari sudut yang lebih daripada wang ringgit. Apakah itu? Dia membawa satu for a good cause, ataupun satu makna yang memberikan kebaikan, membawa satu perubahan, membawa suatu kebersamaan, perkongsian rezeki. Jadi inilah yang kita nak agar anda jelas dan faham, supaya leader, stokis, ejen, bahkan dropshipper anda akan turut faham, mereka akan yakin dan mereka akan bernafas dengannya, dan mereka sendiri akan berkongsi falsafah ini kepada orang lain. Tak kisahlah ianya sama ada prospek ataupun bakal pembeli maupun yang akan menyertai sebagai ejen dan dropshipper dan sebagainya. Sebab itu saya menyarankan agar kita mempunyai sebuah falsafah yang jelas. Jadi dalam coaching yang kami lakukan, memang ada kita letakkan apakah itu falsafah dan apakah perkara-perkara yang perlu diisi, yang perlu kita isikan agar kita jelas, agar kita lebih nampak dan lebih yakin, supaya ianya akan terus-menerus dibawa bukan saja oleh founder, tetapi oleh leader, stokis, ejen dan dropshipper anda setiap hari. Okey, jadi ini adalah yang maha penting, iaitu filosofi of the company, the founder. Dan untuk anda mendapat satu pemimpin, leader, stokis yang kekal bersama dan setia, maka P yang pertama ni adalah P yang paling penting sebenarnya. Baik, jadi dia mesti memberikan satu relationship, hubungan, dua hala yang win-win, agar syarikat akan menang dan mereka semua, leader, stokis, ejen, dropshipper juga akan menang. Jadi mereka sudah tentu akan bersama dengan anda dalam tempoh jangka masa yang lebih lama. Baik, yang kedua adalah P yang kedua adalah premium quality product. Seperti yang pernah saya katakan sebelum ni, dalam sesi sebelum ni, produk merupakan juga sebuah tonggak dan tunjang kepada bisnes yang menjalankan sistem ejen. Kalau boleh, ada pepatah mengatakan, the product speak for itself. Kalau boleh, biarlah produk itu bercakap untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya produk itu memang satu produk yang berkualiti, produk yang berkesan, yang dibuat dengan amanah, yang dibuat dengan tanggungjawab, yang mempunyai kesan yang sangat bagus, positif, dan tidaklah buat dengan tidak amanah, seperti timbang kilo, seperti produk yang dibuat di tepi-tepi kedai, di dalam rumah, yang tidak ada SOP, tidak ada piawaian kebersihan, tidak ada logo Hal Jakim, tidak ada KKM, tidak ada MAL, NOT sebagainya. Jadi sudah pasti produk tu sendiri memberi satu weight, carry satu weight dalam bisnes, yang mana kita lihat produk yang berada dalam pasaran dan satu jangka masa yang panjang, produk-produk ini mempunyai persamaan yang sama, iaitu premium quality product yang dijual berada di pasaran pada harga yang mampu milik dan berpatutan. Bak kata pepatah, menang membeli, menang memakai. Apakah maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya produk yang berkualiti itu sudah pasti, sudah tentu harganya mahal. Tetapi yang kita inginkan bukanlah ingin menggantikan pepatah tersebut, tapi kita mempunyai pepatah yang lebih baru, yang kita beri nafas baru, iaitu menang membeli, menang memakai. Maksudnya produk yang berkualiti, tetapi kita bagi pengguna kita dapat membeli dengan harga yang berpatutan, yang berbaloi dengan semua kesan dan aspek diambil kira sebagai satu keuntungan kepada pengguna. Jadi di sini saya ingin menasihatkan agar kita lebihkan dalam diri kita sebagai founder produk dan pengusaha bisnes, lebihkan amanah dan tanggungjawab dan jujur dalam berbisnes, kerana ada sebuah hadis, tak silap saya, kelak di akhirat kelak akan dibangkitkan peniaga yang jujur ini,
akan dibangkitkan di kalangan para nabi, siddiqin, anbiya, siddiqin dan syuhada. Siapa dia? Adalah salah seorang dia adalah peniaga yang jujur. Jadi kalau kita berbisnes, pemilik produk, founder, kita perlu menerapkan sikap tanggungjawab jujur dan amanah ni sepanjang hayat kita. Agar bisnes kita, produk kita akan dikenali bukan saja dengan kesan dan branding dan sebagainya, tapi kerana kejujuran dan amanahnya produk ini dibuat, dihasilkan. Baik. Yang ketiga adalah, P yang ketiga adalah profitable reward plan. Baik. Bila mereka ingin sertai syarikat dan platform bisnes kita untuk menjual produk kita bagi pihak diri kita, mereka ini merupakan leader, stokis, agent maupun dropshipper. Jadi mereka ingin tahu apakah reward plan yang betul-betul memberikan hasil yang lumayan sekiranya mereka melaburkan masa mereka berusaha daripada kosong sehinggalah mencapai pendapatan ratusan, ribuan, belasan, bahkan ada yang puluh dan ratus ribuan. Ianya tidak mustahil kerana hari ini pelaburan masa diperlukan dan dituntut dalam bisnes ini, maka hasilnya adalah hasil yang akan dibayar dengan usaha dan sikap yang dipanggil reward the correct behavior, iaitu memberikan ganjaran kepada satu tingkah laku dan usaha yang betul, yang benar. Jadi sebab itu mereka ingin tahu kalau mereka menjual berapakah dia punya sales profit, keuntungan jualan runcit. Sekiranya ada sistem rekrut ejen baru, berapa mereka dapat kalau ada recruit commission. Mereka juga ingin tahu berapakah overriding, iaitu perbezaan harga di antara tier level supaya mereka dapat lebihan itu. Dan mereka ingin tahu juga, adakah reward plan ini reward plan yang balance, yang menguntungkan syarikat, yang menguntungkan mereka. Kerana ada company, ada syarikat membuat satu reward plan yang berat sebelah, yang hanya menguntungkan syarikat. Dan mereka tidak akan rasa itu perkara yang memenangkan mereka. Sebab itu jangka hayat mereka di dalam syarikat tersebut begitu singkat. Dan kita kena ambil berat. Sebab mereka ini adalah insan-insan yang benar-benar ingin berjaya dalam platform, dalam syarikat kita. Sebab itu kita kena bantu. Kita kena berikan training. Kita kena memberikan penerangan. Ianya perlu dihitam putihkan segala reward plan. Termasuklah reward ataupun award, achievement, ataupun segala excitement. Sama ada ianya dibuat secara bulanan, secara quarterly, secara duit tahunan maupun secara tahunan. Sebagai contoh, adakah package-package untuk melancong diberikan sebagai ganjaran? Adakah package-package seperti umrah percuma? Jadi inilah sebenarnya yang akan menaikkan semangat, menaikkan minat untuk mereka terus-menerus berusaha dengan platform dan syarikat anda. Yang keempat, P yang keempat adalah powerful training, powerful system, iaitu terbahagi pada dua, training system dan juga online management system. Okey, sebab itu teman-teman, saya selalu kongsikan, bila mana tidak ada gaji, bila mana tidak ada jaminan, jaminannya adalah commission sahaja, maka training perlu dilaksanakan. Training terbahagi kepada dua. Satu, training yang memberikan external effect, sama ada secara digital, online, marketing dan sebagainya. Satu, memberikan internal, iaitu nilai tambah self-development, iaitu peningkatan kendiri, supaya daripada hari pertama mereka sertai anda, sehinggalah setelah setahun maupun 2 tahun, telah naik daya kepimpinan mereka. Mereka telah muncul sebagai leader baru. Kerana dalam sistem ejen ini, kita kena faham, yang kita perlukan untuk menaikkan jumlah jualan adalah dengan betul-betul, dengan menghasil dan melahirkan pemimpin. Kerana pemimpin akan melahirkan anak-anak buah yang sama-sama secara berjemaah akan memasarkan dan akan menjual dan berkongsi tentang produk kita tadi. Okey? Sebab itu yang kedua adalah sistem online. Jadi teman-teman, sistem online ni sekiranya sampai tempoh masa anda perlu invest, perlu keluarkan sedikit duit untuk anda buat pelaburan supaya anda hilang pening, supaya anda faham dan mudah untuk memantau, melihat prestasi leader, stokis, agent, dropshipper anda, maka anda perlu lakukan.
Jangan bertangguh sehingga telah lambat, sehingga sistem ejen anda akan jatuh, ranap dan musnah, dan sehingga itu anda akan menyesal kerana tidak melabur sedikit kepada ke arah sistem online management system. Sebab tu di sini kami ada dua entiti. Yang pertama, Agent Legend memberikan servis kepada perkara-perkara eksternal, internal tadi, iaitu self-development, melahirkan leadership, memberikan keyakinan, naikkan ilmu sales, naikkan segala ilmu public speaking, kita ada berikan. Yang kedua adalah dari sudut Agent to You, satu entiti yang mana kita memberikan, mewujudkan satu online management, agent management platform yang boleh anda untuk memantau, menguruskan, melihat segala proses daripada end to end, pembelian order, pembayaran, delivery sehinggalah kepada kurier, sehinggalah pembayaran commission, sales, semua ni semua berada di dalam satu platform dinamakan Agent to You. Dan yang terakhir adalah Proven Successful Leaders. P yang terakhir adalah Proven Successful Leaders. Seperti yang saya sebutkan tadi banyak kali, dalam industri ini apa yang kita ingin lahirkan? Saya dah lihat company-company, sahabat-sahabat saya, company-company yang berjaya, yang dapat award, yang mempunyai jualan yang tinggi, bahkan puluhan juta setahun. Saya lihat perbezaan mereka sebagai founder produk dan pengusaha bisnes dengan yang lain-lain adalah dari sudut daya kepimpinan dan semuanya berdasarkan leadership. Kerana kalau kita lihat, kalau tengok dekat whiteboard ni, leadership adalah asalnya dari perkataan lead, the ship. Leadership maknanya menjadi nakhoda yang akan menerajui dan memimpin semua pasukan di dalam atas kapalnya, membawa kepada satu destinasi kejayaan, dipanggil Pulau Jutawan, Pulau Kejayaan, dan disitulah dia pimpin, dia mendorong, membimbing, membawa ke arah itu. Sebab tu sesiapa yang berjaya dalam industri ejen stokis, sebenarnya dia mempunyai leadership yang tinggi, dia telah berjaya lead the ship, pimpin kapal. Kerana teman-teman, nakhoda yang hebat tidak lahir daripada lautan yang tenang, tetapi mereka ini lahir daripada lautan yang bergelora, lautan yang ribut dan taufan, lautan yang tidak pernah erti tenang sama sekali. Jadi sebab itu, jadilah nakhoda tersebut, tingkatkanlah ilmu leadership anda agar anda boleh pimpin company, syarikat anda dan segala gagasan pasukan anda dalam company. InsyaAllah saya mendoakan anda akan berjaya bukan saja di dunia, tapi di akhirat, melahirkan mereka-mereka yang berjaya lebih banyak membuat zain sewa, zakat, ZA, infak, SE, sedekah dan wakaf. Jadi setakat ini saja, saya simpulkan lagi 5P ini. Ruhul dalam sistem ejen stokis. P yang pertama, philosophy of the company dalam kurungan foundernya. Yang kedua adalah premium quality product, produk yang berkualiti premium. Yang ketiga adalah profitable reward plan, satu pendapatan commission yang lumayan. Dan yang keempat adalah powerful system dari segi training dan management system. Dan yang kelima adalah proven successful leaders. Jadi sebab itu, jangan lupa amalkan ilmu yang anda dapat. InsyaAllah kejayaan pasti akan menjadi hak milik anda. Takkan pernah salah alamat, takkan terlambat. Setakat ini sahaja dahulu perkongsian saya. Yang baik nyata daripada Allah, kurang daripada diri saya sendiri. Saya mendoakan kejayaan anda dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di angkasa kejayaan.